ataupun hampa ambil tahu pasal-pasal politik. Of course, hampa tahu apa yang berlaku di dalam politik. Hampa dapat nilai hipokritnya Syed Saddiq dan apa yang berlaku sebenarnya hampa tahu. Dan hampa dapat memahami dan hampa boleh tengok kehipokrikan Syed Saddiq ni. Kan? Bila siapa-siapa yang menguntungkan Syed Saddiq, Daim, Mahathir, isteri Daim, mendanai parti dia, menguntungkan parti dia juga, Syed Saddiq diam. Jadi setan bisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Hari ini aku nak membicarakan soal Syed Saddiq. Oh, aku rasa tak puas hati sungguh dengan kenyataan ucapan dia di dalam sidang parlimen semalam. Oh, dak. Aku nak tanya dia. Hang sekarang ni, hang nak fight orang-orang yang penyakau-penyakau ke? Ataupun hang nak membela penyakau-penyakau? Ataupun hang hanya nampak di dalam Barisan Nasional saja? Kita nak tanya yang tu je kepada Syed Saddiq. Apa yang aku nampak terhadap Syed Saddiq setelah aku layan di media-media sosial dia, terutama TikTok lah. Aku tengok, aku fahamkan dia sebenar-benarnya dia hanya attack di dalam Barisan Nasional. Dia hanya attack terutama Zahid Hamidi. Tapi aku nak cerita ni panjang sikit. Aku akan kaitkan antara Zahid Hamidi dan Hishamuddin. Kenapa Hishamuddin ni dia tak sertakan langsung apa-apa fakta untuk nak menjatuhkan Zahid Hamidi. Sebab Zahid Hamidi dah gantung Hishamuddin. Tapi dia tak nampak semua tu. Tapi dia hanya sengaja dia nak mainkan model-model politik. Dia nak mainkan sentimen-sentimen untuk nak memburukkan kerajaan, untuk nak menjatuhkan kerajaan. Sebab apa? Salah satu tu lah. Kerajaan tak ikut kehendak dia. Kerajaan tak bagi satu kenikmatan untuk dia. Kerajaan tak bagi keistimewaan kepada dia. Sebab tu kita boleh nampak serangan demi serangan daripada Syed Saddiq kepada kerajaan. So, yang semalam, dia menceritakan soal kerajaan menyekat setiap suara-suara rakyat. Dia kata kononnya kerajaan hari ini kuasai media-media sosial dan juga menyekat segala macam kebebasan bersuara rakyat. Kerajaan sekat kebebasan bersuara. Sedangkan waktu jadi pembangkang dulu bukan main lagi duk desak minta apa? Minta kebebasan bersuara. Tapi bila jadi kerajaan menyekat kebebasan bersuara. Tapi kita U-turn balik. Kita patah balik. Apa orang-orang video-video yang disekat? Adakah video yang disekat tu memang benar-benar berlaku? Adakah betul-betul fakta yang dibawa? Aku setakat salah satu yang dia sebut Razi Jidin lah. Dia sebut soal video Razi Jidin, view dah 1 juta tapi disekat oleh TikTok. Jadi kita ni sikit, aku akan mula daripada setiap aplikasi, setiap media-media sosial. Kalau hampa ingat waktu hampa download YouTube memang dah ada macam di dalam handphone. TikTok, waktu kita nak masuk TikTok, dia akan ada polisi dia. Dia akan ada syarat-syarat dia. Untuk kita nak buat konten, kita nak mengeluarkan konten, mengeluarkan video, dia ada syarat-syarat dia. Kita tak boleh sebarkan berita palsu, kita tak boleh menipu, kita tak boleh fitnah. Kan? Apa-apa akan di-take down ke video dia. Samalah daripada Facebook ke, TikTok ke, YouTube ke, dia ada polisi-polisi dia. Tetapi, andai kata aku mengeluarkan video yang hampa dah tengok sekarang ni, aku keluarkan video, aku fitnah perikatan ke, aku fitnah siapa-siapa, dan hampa yang melihat video aku, hampa boleh report video aku. Hampa boleh pick up more, hampa boleh cari, report. Dan hampa boleh report apa penipuan aku, apa fitnah aku, dan hampa boleh pilihlah apa di dalam list yang dibagi di dalam report tu. Hampa boleh tengok aku menipu ke ataupun aku putar belik ke apa ke, kita boleh buat report. So apabila dia kata dia mengeluarkan video yang berfakta, tetapi kita tengok tak ada fakta pun. Kan? Macam Razi Jidin. Han tak tunjuk pun graf-graf. Oh, zaman Barisan Nasional memerintah, mata wang kita macam ni. Kan? Bila zaman Pakatan Harapan bawah Mahathir, mata wang kita macam ni. Bila Perikatan Nasional, mata wang macam ni.
Lepas tu bila kerajaan hari ni, kerajaan Anwar Ibrahim, mata wang kita macam ni. Dan dia bandingkan waktu zaman Najib dan zaman sekarang, zaman Perikatan Nasional dengan zaman sekarang, ekonomi macam mana, inflasi macam mana, OPR macam mana. Dia tak tunjuk bukti-bukti itu pun. Dan malah dia mengeluarkan video troll. Dan dia menipu di dalam video dia. Itu di dalam video itu adalah model politik untuk nak memburukkan, untuk nak menipu rakyat, untuk nak mainkan satu sentimen, untuk nak menjatuhkan kerajaan satu bab, untuk nak memburukkan dan dengan cara-cara fitnah. Tapi yang mudah cakap macam si budak pencuri ni, dia boleh meraihkan fakta celah mana. Oh, bukan main lagi. Kita berbahas dengan penuh berfakta. Kita bercakap, kita menyampaikan penuh dengan fakta. Fakta kepala bana apa? Adakah DNA Zahid Hamidi tu hang faham? Kalau hang faham, hang akan terima. Tapi asbab hang tak dapat DNA ataupun hang tak dapat DAA, Zahid Hamidi dapat DNA, hang boleh payah cakap lah. Bila Zahid dapat DNA, hang tak dapat DNA, hang cemburu, hang sakit hati, malah jawatan pun hang tak dapat pun hang lagi sakit hati. Sebab itulah hang buat keputusan keluar daripada kerajaan hari ini. Kalau hampa tengok bermula daripada TikTok, TikTok sekarang ni memang sangat teruk fitnah yang dikeluarkan. Adakah yang hampa menipu soal beras, soal mata wang, soal pelbagai soal, hampa kritik, hampa hentam kebebasan bersuara, kerajaan dah sekat habis? Adakah video-video walaun di dalam TikTok dah kena sekat habis? Adakah puak-puak Perikatan Nasional dah tak boleh buat live? Adakah hampa buat live kena ban? Hampa post video hilang, video kena ban. Tak kira lah daripada Facebook ke TikTok ke YouTube ke. Adakah berlaku macam tu? Dia menipu. Fakta celah mana? Tak, kalau hang nak buat fakta, hang buat video satu graf waktu Anwar Ibrahim, sebelum Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, mata wang kita duduk level ni, ekonomi kita dengan inflasi kita duduk level ni, bubuhlah gambar penuh skrin. Dan sebulan selepas Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, ekonomi kita macam ni. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampailah 15 bulan, ekonomi kita macam ni. Barulah hang boleh cerita itu adalah benda yang fakta. Tapi hang tak buat macam tu. Dengan di dalam sidang parlimen, duk cut video bagi dia, video dia ada algoritma. Bagi dia macam bercakap tu bukan main point tu sampai. Tapi haram apa jadah, apa pun tak ada. Fakta apa pun tak ada. Dia tujuan utama dia nak hantam kerajaan. Tu je cara Syed Saddiq. Jadi orang macam ni, anak-anak muda yang macam ni, kompom. 20-30 tahun lagi, politik kita akan lagi teruk. Akan jadi sampah. Politik sampah kalau orang macam Syed Saddiq ni. Kan? Kalau kita nak masuk ke arah Syed Saddiq ni pula. Hang Syed Saddiq lah. Hang kata hang lah terpaling melawan rasuah, melawan penyakau, melawan pencuri. Terpaling kebenaran lah. Tapi kan, puluhan tahun duduk di dalam kerajaan, orang-orang yang menyalurkan dana kepada hang, yang bagi duit kepada hang untuk hang mendanai parti hang, untuk hang tubuhkan aktiviti parti hang, parti muda lah, apa semua. Hak tu hang tak ada fikir pula. Billionaire. Kalau bapa dia tak jadi Perdana Menteri, kalau Tun Dr. Mahathir tak jadi Perdana Menteri, adakah anak dia sekaya hari ini? Adakah anak dia boleh dititlekan billionaire? Adakah anak dia akan ada syarikat Kencana HL? Adakah anak dia akan ada syarikat Petron? Adakah anak dia akan ada satu bangunan, satu title Datuk Seri? Kalau bapa dia tak jadi Perdana Menteri. Tapi sekarang bapa dia jadi Perdana Menteri. Dan seorang lagi dilantik sebagai Menteri Kewangan sebanyak 2 kali daripada tahun 1981 sehinggalah tahun
tahun berapa dia letak jawatan dan dilantik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Kewangan, dan Anwar Ibrahim dipecat tahun 2000 ke 2001, dilantik kembali menjadi Menteri Kewangan dan dia letak jawatan. Dia ambil masa lebih kurang setahun dia pegang Menteri Kewangan, lepas tu dia letak jawatan. Waktu tu cuba hampa tengok hutang negara duduk di paras mana? Cuba hampa fikir logik macam ni. Kenapa bangunan daim, bangunan yang disita oleh SPRM tu, kenapa bangunan itu dibina selepas dia menjadi Menteri Kewangan? Kenapa bangunan itu tidak dibina sebelum dia menjadi Menteri Kewangan? Kenapa dia tak bina tahun 79, tahun 80, sebab tahun 81 dia dah menjadi Menteri Kewangan. Kenapa dia tak bina tahun 80-an, tahun 70-an? Kenapa selepas jadi Menteri Kewangan, ada bank sendiri, ada bangunan menara sendiri. Hak tu jadi dia tak nampak pula. Tapi mungkin sebab isteri dia, kemungkinan diri yang billionaire tu mendanai parti dia, so terpaksalah membela, terpaksalah bisukan mulut, terpaksa diamkan diri. Nampak? Baru-baru ni Presiden Parti Muda Amirah Aisyah dah mendedahkan isteri Tun Daim adalah ahli Parti Muda dan mendanai Parti Muda. Itu satu bab. Satu bab diri hang tu Syed Saddiq mencuri duit Parti Bersatu, dan hang jadi pemuda Parti Bersatu Armada, dan hang of course duit yang dibawa Armada Parti Bersatu ni hang pegang. Apabila hang pegang duit tu, sebab tu hang boleh curi duit 1 juta ringgit. Dan duit yang hang tak pernah pegang jutaan ringgit, bila hang pegang, menggelupok, tibuh 50,000 ke dalam Amanah Saham Bumi Putra, 50,000, dan bila duk fikir duit banyak lagi ni, ambil 50,000, pibuh ke dalam Amanah Saham Bumi Putra, hang pibuh ke dalam akaun BSN hang, lepas tu hang pibuh, hang buat balik duit selebihnya ke dalam rumah hang, yang kononnya rumah hang dirompak, rumah hang dipecah, pembantu rumah lah, bla bla bla, macam-macam. Hang tu bersih ke tak? Sebab transaksi 50,000 masuk ke dalam akaun bank tu ada. Cuba ni kalau hampa pergi baca judgement kes Syed Saddiq ni, amat kelakar. Menteri, dia ni dah buat rekod menteri yang termuda di dalam Malaysia. Menjadi seorang menteri yang paling muda di dalam Malaysia. Dan orang bekas menteri yang termuda dituduh mencuri pecah amanah. Dan apabila dia ambil duit buh ke dalam Amanah Saham Bumi Putra sebanyak 100,000, itu adalah dia dah dicas pengubahan wang haram. Sebab tu dia ada pertuduhan pecah amanah, pengubahan wang haram. Wan Saiful Wanjan, duit yang sah masuk ke dalam akaun syarikat CIMB Bank, hak milik Wan Saiful Wanjan. Kenapa dia diam? Muhyiddin Yassin, rasuah jana wibawa 232.5 juta yang dibuka kembali. Kenapa jadi setan bisu? Wallahi Undipah, kenapa hang jadi setan bisu? Diri hang tu dah bergelumbang dengan duit curi, bergelumbang dengan duit jutaan, dengan kuasa, dengan kenikmatan. Sekarang kononnya hanglah terpaling bersih, hanglah terpaling untuk nak hapuskan rasuah, untuk nak hapuskan itu, sekian-sekian macam-macam. Sekarang hang buat keputusan tarik diri daripada kerajaan, hampir peluk bersama yang hang duk kata perasuah, pencuri, penyakau, salah guna kuasa. Dan sekarang ni dengan Mat Jargon, hampir peluk dengan Mat Jargon, hampir peluk dengan Muhyiddin Yassin. Sedangkan Mat Jargon di bawah Parti Bersatu kepimpinan Muhyiddin Yassin yang buat report kepada SPRM atau polis dan buka file, buka kes di mahkamah. Depa yang buka kes terhadap diri hang. Cuba tengok. Hang ingat rakyat tak bodoh, babe. Aku buat satu video dekat TikTok dapat hampir 100,000 view lebih. Aku baca komen, Allahu Akbar. Alhamdulillah.
Mereka bersetuju dengan aku punya video. Aku punya kata-kata di dalam video tu. Hang yang tak sedar diri, wahai Syed Saddiq. Hangat kami ni mangkang lah. Hangat rakyat ni mudah dimainkan ke? Hang 22 bulan hang jadi menteri. Apa hang buat? Apa yang hang buat sepanjang 22 bulan? Yang terbaru, anak Mahathir. Anak Mahathir sebelum hang menjadi menteri, sebelum hang dilantik menjadi menteri, sebelum tertubuhnya Menteri Kabinet Pakatan Harapan di bawah Mahathir, Mahathir telah meluluskan projek untuk anak dia. Awak hantar bunyi, babe. Awak hantar bunyi. Sekarang ni, bila Perdana Menteri kita semak balik, Perdana Menteri kita sekarang, Menteri Kewangan, segala data di hujung jari dia. Dia boleh selak balik zaman Daim ke, zaman Mahathir ke, zaman siapa-siapa, dia boleh semak balik. Sama ada dia nak semak ataupun dia tak mau semak. Faham tak? Dia boleh semak, anytime dia boleh semak. Macam Mahathir, dia tak cari pasal pun dengan Mahathir. Dia tak cari pasal pun dengan Mahathir. Tapi Mahathir yang cari pasal dengan dia. Mahathir yang pergi saman dia 150 juta. So apabila Mahathir dah saman dia, dia terpaksa lah tunjukkan bukti di atas kata-kata dia. Hanya kata-kata dia, kata-kata apa? Dia hanya berkata sepanjang 22 tahun, 22 bulan mengkayakan anak-anak. So sebab ucapan tu Mahathir saman Anwar Ibrahim 150 juta. So sebab ucapan tu Anwar Ibrahim terpaksa sertakan bukti kepada mahkamah. So sekarang Mahathir duduk tengah menggelabah. Sebab tu kita boleh dengar langkah Dubai lah. Dia buat sidang media lah. Kononnya anak dia dizalimi lah apa bla 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 bla. Apa hal dia menggelupak? Nampak tak? Kenapa Mahathir menggelupak mewakili anak dia? Orang yang umur 99 tahun terpaksa terkedepan membela anak-anak. Why? Kalau kena kat kita, kita pun takut, babe. Sebab tak kena dekat kita. Sebab tu kita relax. Ya. Macam Syed Saddiq hari ni. Salah satu. Waktu penubuhan kerajaan perpaduan bukan main lagi. Dia meraihkan Zahid Hamidi. Dia meraihkan penubuhan kerajaan. Dia meraihkan antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dia meraihkan gila-gila. Dan setelah lantikan menteri, nama dia tidak tersenarai. Nama Syed Saddiq tidak tersenarai di dalam Menteri Kabinet. Kalau hampa ingat tak, Syed Saddiq dia ada minta untuk bertemu dengan Perdana Menteri dah 3 kali. Tapi Perdana Menteri tak ada masa untuk bertemu dengan Syed Saddiq. Dan Syed Saddiq buat konten untuk hentam. Bermulanya dia hentam Anwar Ibrahim. Tapi sikit demi sikit. Dan selepas tu tiba-tiba meletup DNAA. Meletup DNAA tu yang dia tarik diri. Itu daripada segi jawatan. Setelah dia nak jumpa Anwar, Anwar pun tak bagi jawatan, tak bagi tempat. Lagi koyak. Sebab dia presiden parti. Di dalam kerajaan hari ni, cuba hampa tengok. Presiden parti semua dapat jawatan. Kecuali MCA dengan MIC. GPS dapat. Ni 3 parti besar. GPS, lepas tu UMNO dan Pakatan Harapan ni. Macam Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri 1, Timbalan Perdana Menteri 2. Macam Presiden Parti semua dapat. Anthony Loke, Setiausaha Agong dapat. Mat Sabu dapat. Di dalam Barisan Nasional, siapa dia? Yang mana pimpinan-pimpinan tertinggi semua dapat. Ini dia sebab kecemburuan Syed Saddiq. Sebab dia tak dapat. Sebab dia Presiden Parti muda, tapi dia tak dapat. Sebab tu dia cemburu gila-gila. Itu daripada segi jawatan. Anwar Ibrahim tak bagi jawatan. Ni daripada segi apa lagi? Segi pertuduhan dia. Aku nak abang ambil hampa. Kalau aku yang dikenakan tuduhan rasuah berjuta-juta ringgit. Dan aku pula mahkamah dah jatuhkan hukuman bersalah 10 juta aku kena bayar. Kalau aku kenal beberapa orang kabel-kabel besar, agak-agak aku akan pergi minta tolong tak? Of course lah, aku akan pergi minta tolong kawan aku ni. Tolonglah ijazah. Moga hakim tak penjara aku. Tak sebat aku. Tak denda aku 10 juta. Tak itu, tak ini. 10 juta tu nak abang apa senang sangat Syed Saddiq tu nak dapatkan. Pada aku 10 juta tu Daim ada, Mahathir ada. Ingat Mahathir sekarang mana berparti dia.
Sebab dia dah letak jawatan sebagai Presiden Pejuang. Jadi anak dia, Mukhlis yang bergantikan Presiden tu. Kan? Jadi setakat 10 juta tu memang dia boleh dapatkan. Jadi kalau aku yang dituduh sebagai ada kes apa-apa, of course aku akan pergi cari siapa-siapa yang dapat membantu aku untuk menggugurkan kes aku. Tapi dia tak dapat. Syed Saddiq, kes dia diteruskan dan didapati bersalah tau. Kan? Sebab kecemburuan dia, Zahid Hamidi tiba-tiba dah nampak, oh Zahid dapat DNAA, aku tak dapat DNAA. Jadi sebab tu lah. Sebab tu kita boleh tengok. Sedangkan hang just fight di mahkamah. Fight di mahkamah. Perbezaan antara Zahid Hamidi dan juga kes Syed Saddiq berbeza. Zahid Hamidi, tuduhan-tuduhan terhadap dia 47 tu, di dalam yayasan dia. Duit dia di dalam macam yayasan, yang dituduh tu setiap pembelian, setiap duit yang keluar daripada yayasan tu. Ini yayasan, duit yang keluar, duit dia kononnya dia ada rasuah pembelian 2 biji banglo. Ada ni, di dalam proses pembelian ni ada berlakunya rasuah. 2 pertuduhan. Lepas tu duit yang ada dalam tu dia bayar dia bayar rotek kereta, dia buat pertuduhan. Lepas tu duit yang ada dalam yayasan tu dia bayar Dia bayar kredit kad, dibuat pertuduhan. Duit yang ada di dalam macam di dalam yayasan Akal Budi tu dia pergi bagi Datuk K pinjam 10 juta. Lepas tu Datuk K bagi balik 10 juta 60 ribu. Jadi 60 ribu tu dia buat juga pertuduhan. Jadi Zahid Hamidi punya pertuduhan tu tak ada kena mengena dengan duit orang. Tak ada kena mengena dengan duit kerajaan masuk dalam yayasan ke, duit rasuah UMNO ke, duit rasuah orang tu masuk ke, tak ada. Dia semua macam di dalam yayasan Akal Budi. Berbeza dengan Syed Saddiq ni. Duit ni mai daripada luar. Dia ambil daripada duit armada masuk ke dalam bank dia. Dan duit tu dia pibuh ke dalam ASB dia. Amanah Saham Bumi Putra. Duit orang dia ambil buh ke dalam akaun dia. Dan dia buat keluar duit tu, dia pibuh ke dalam Amanah Saham Bumi Putra sebanyak 2 kali. 50 ribu sebanyak 2 kali. Jadi 100 ribu dia letak. Jadi dia dah jadi pengubahan wang haram. Lepas tu, duit yang dia curi tu dia dah berlaku pecah amanah. Itu perbezaan antara Zahid Hamidi dan juga Syed Saddiq. Jadi sengaja dia buat-buat tak faham, dia buat-buat. Sebab itulah orang duk cabar. Aku cabar. Sebab aku ni pun aku duk hentam Zahid ni bertahun-tahun. Tapi tak ada seorang pun yang dapat bawa bukti. Sebab siapa yang ada bukti, sebab Zahid Hamidi dilepaskan tanpa dibebaskan tanpa dilepaskan. So, sepanjang Zahid Hamidi hidup ni, siapa yang boleh bawa bukti mengatakan Zahid Hamidi ni, dia bukti yang dah diguna pakai, yang dah digugurkan tu, bukti tu tak boleh pakai. Dia bukti baru, bukti yang baru. Barulah kes Zahid Hamidi ni boleh dibuka kembali. Walaupun dia dah uzur nanti, dia dah tak boleh berjalan, kes dia boleh dibuka kembali. Faham? Berbeza dengan DAA. DAA ni dia ada tempoh dia. Bila contoh macam Muhyiddin Yassin. Hak yang pendakwa raya buat rayuan. Tahu-tahu Muhyiddin menang. Jadi kes dia dah close. Tapi apabila pendakwa raya buat rayuan dan pendakwa raya menang, hakim membenarkan perbicaraan tu dimulakan balik. Jadi boleh buka. Jadi itulah perbezaan antara Syed Saddiq, DNAA, DAA. Kalau siapa-siapa ada bukti, bolehlah pergi serah kepada SPRM, kepada mahkamah, dan mahkamah akan bukakan balik kes Zahid Hamidi. Itu tak payah takut. Jadi last aku nak cakap, Syed Saddiq ni penipuan hang kami tak nampak. Kami bukan nak kata lah hampa contoh macam hampa yang menonton sampai habis ni kan. Hampa orang politik ataupun hampa ambil tahu pasal-pasal politik. Of course, hampa tahu apa yang berlaku di dalam politik.
hampa dapat nilai hipokritnya Syed Saddiq dan apa yang berlaku sebenarnya hampa tahu, dan hampa dapat memahami, dan hampa boleh tengok kehipokrikan Syed Saddiq ni. Kan? Bila siapa-siapa yang menguntungkan Syed Saddiq, Daim, Mahathir, isteri Daim, mendanai parti dia, menguntungkan parti dia juga, Syed Saddiq diam. Jadi setan bisu. Dan apabila tak menguntungkan Syed Saddiq, tak menguntung, sama aja. Konsep dia sama macam PAS. Sesiapa saja menguntungkan PAS, menguntungkan hadiah awam, menguntungkan parti PAS, semua halal. Syurga. Tapi siapa yang tak menguntungkan dia, macam kerajaan hari ini, Anwar Ibrahim pun tak menguntungkan Syed Saddiq. Anwar Ibrahim pun tidak menghapuskan kes Syed Saddiq. Anwar Ibrahim pun tidak menggugurkan kes Syed Saddiq, tidak bagi jawatan kepada Syed Saddiq. Jadi apabila dia tak untung, sebab tu dia buat keputusan macam tu. Faham tak? Jadi tak apa, kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, comment dan share. Aku harap hampa semua fahamlah penjelasan aku. Kan? Sebab panjang sangat. Aku masuk kait. Aku kait macam-macam. Sehinggalah orang yang dia jadi setan bisu terhadap perasuah ni. Jadi insyaAllah jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, comment dan share. Assalamualaikum.